Okey, jadi kita akan sambung part yang kedua untuk kesan oksin atau peranan oksin dalam geotropism. Okey, seperti yang kita tahu, kepekatan oksin yang tinggi akan merangsang pemanjangan sel di hujung pucuk. Jadi bila oksin banyak, dia akan menyebabkan pucuk memanjang ke atas. Okey, jadi kita tengok diberikan anak benih. Anak benih itu diletakkan dengan pucuk dan akarnya secara melintang. Dua-dua melintang dan dalam keadaan gelap. Okey, jadi dikata graviti menyebabkan meristem apex pada hujung pucuk dan akar menghasilkan oksin. Dan graviti menyebabkan oksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan hujung akar. Jadi kita tahu hujung pucuk dan hujung akar memang hasilkan oksin. Tapi disebabkan graviti, oksin ni akan berada di bahagian bawah ni. Dia akan berada di bahagian bawah hujung pucuk dan hujung akar. Jadi hujung pucuk dan hujung akar. Jadi menyebabkan bahagian bawah ni lebih banyak oksin berbanding bahagian atas. Okey. Jadi oksin akan meresap ke dalam zon pemanjangan. Okey, daya tarikan graviti menyebabkan oksin berkumpul pada bahagian bawah pucuk dan akar. Jadi bahagian bawah pucuk dan akar mengandungi kepekatan oksin yang lebih tinggi berbanding dengan bahagian atas. Okey, jadi faham oksin akan berkumpul lah pada bahagian bawah ni pucuk dan pada bahagian bawah akar. Jadi apa kesannya kepada hujung pucuk dan hujung akar? Seperti yang saya ajar tadi bahawa apabila oksin tinggi di bahagian hujung pucuk, dia merangsang pemanjangan sel. Okey. Jadi bahagian bawah pucuk ni memanjang lebih cepat berbanding bahagian atas pucuk. Jadi pucuk ni kita akan expect dia akan naik memanjang ke atas. Tetapi, okey, kalau akar macam mana pula? Okey, dia kata kepekatan oksin yang tinggi pada hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Oleh itu, bahagian bawah pucuk dengan kepekatan oksin yang lebih tinggi memanjang lebih cepat daripada bahagian atas. Akibatnya, pucuk membengkok dan tumbuh ke atas menunjukkan geotropism negatif. Jadi, sebab oksin banyak kat bawah, oksin merangsang pemanjangan sel. Jadi, bahagian bawah pucuk ni memanjang lebih cepat, dia jadi bengkok naik ke atas. Tetapi kepekatan oksin yang tinggi pada bahagian hujung akar akan merencatkan pemanjangan sel. Bahagian bawah akar dengan kepekatan oksin yang tinggi memanjang lebih lambat berbanding dengan bahagian atas. Akibatnya akar membengkok dan tumbuh ke bawah menunjukkan geotropism positif. Terbalik dengan akar ni dia tak nak kepekatan oksin yang terlalu tinggi. Okey, bahagian bawah hujung akar menerima oksin yang tinggi menyebabkan sel pada bahagian bawah akar ni terencat pemanjangannya berbanding bahagian atas. Jadi, bahagian atas akar akan memanjang lebih cepat menyebabkan akar itu membengkok ke bawah. Jadi, efek oksin yang tinggi kepada pucuk dan akar akan berbeza. Kalau pucuk, bila oksin tinggi, merangsang pemanjangan. Tapi, bila oksin pada hujung akar, dia merencatkan pemanjangan. Okey, jadi itu kesan oksin di merangsang pemanjangan dan pembahagian dan pemanjangan sel di pucuk, tapi dia merencatkan pemanjangan di hujung akar. Okey, fungsi oksin yang ketiga, dia juga boleh bertindak sebagai herbisid. Herbisid ni adalah membunuh segala rumpai lah. Sebab oksin bila kepekatan terlalu tinggi, dia boleh merencatkan pertumbuhan pokok-pokok rumpai. Okey, membunuh rumpai di cotyledon, tapi tumbuhan monocotyledon tidak diganggu. Jadi oksin juga boleh digunakan sebagai racun rumpai.
racun nak bunuh rumput-rumput yang naik itu kan. Itu boleh guna herbisid. Oksin. Okey, seterusnya adalah parthenokarpi. Parthenokarpi adalah satu teknik di mana dia akan disemburkan, yang pertama disemburkan pada bunga dan ovari bunga untuk merangsang ovari berkembang menjadi bunga tanpa persenyawaan, dan proses ini dinamakan parthenokarpi. Buah tanpa biji dihasilkan. Jadi maksudnya sepatutnya gamet jantan iaitu debunga akan hinggap di atas stigma bunga, iaitu stigma bunga dan masuk ke dalam ovari untuk berlaku persenyawaan. Tapi bila kita semburkan oksin pada bunga dan ovari bunga tu, ovari tu automatik menjadi buah tanpa persenyawaan, maka buah yang dihasilkan tiada biji. Sebab biji benih ni hasil daripada persenyawaan gamet jantan dan betina. Jadi bolehlah menghasilkan seperti tembikai yang tiada biji, ori yang tiada biji. Jadi itu hasil parthenokarpi. Dan oksin juga boleh disemburkan pada buah-buahan kalau kita nak elakkan keguguran buah sebelum masak. Jadi itu adalah fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima, dia merencatkan pertumbuhan sisi, pertumbuhan tunas sisi daripada menjadi pucuk. Jadi digunakan pada ubi kentang untuk menghalang pertumbuhan tunas semasa penghantaran. Kalau naik kapal ke apa, semburlah oksin untuk halang pertumbuhan tunas. Dan oksin ni kalau kita nak hasilkan pokok yang rimbun, maksudnya pokok-pokok renek, pokok tu tak tumbuh naik atas, kita hanya perlu potongkan meristem apex. Jadi bila kita kurangkan aras oksin, jadi merangsang tunas ke sisi lah. Jadi kita boleh menghasilkan pokok yang rimbun. Okey, itu adalah fungsi-fungsi oksin. Jadi kita tengok hormon-hormon lain selain oksin, iaitu etilena. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, what does the one bad apple do? Okey, apa kesan satu apple yang sudah buruk kepada lagi 5 apple ni? Okey, apple yang buruk ni automatik akan menyebabkan kelima-lima apple lain juga akan turut rosak atau masak terlalu cepat. Kenapa? Kerana buah yang sudah terlalu masak, terlalu ranum, dia akan merembeskan satu hormon yang dinamakan sebagai etilena. Okey, etilena. Etilena ni dia dalam bentuk gas, dalam bentuk gas. Jadi apabila satu buah itu sudah masak, buah itu akan mengeluarkan hormon berbentuk gas, di mana hormon itu apabila terkena pada buah yang belum masak, buah tu akan automatik jadi akan masak. Jadi kalau kita ada buah yang tak masak, contohnya buah mempelang ke yang tak masak, awak ambil je pisang yang dah ranum tu, yang dah masak sangat tu, letakkan sekali, tutup dengan plastik. InsyaAllah dia buah mempelang yang belum masak tu akan lebih cepat masak lah. Tapi kalau kita nak elakkan buah-buah tu lambat masak, kita kena keluarkan buah yang sudah masak daripada longgokan tu untuk memastikan buah itu tahan lebih lama. Contohnya awak ada pisang. Pisang tu dia ada yang ada macam separuh masak, ada yang belum masak. Ya, awak nak elakkan pisang tu masak sekaligus, awak ambil yang dah masak, manakala yang lain yang belum masak tu lambatlah sikit nak masak. Okey. Okey, contohnya ini. Antara dua cara ni, yang mana akan lebih cepat masak? Sama ada kita letakkan mereka bawah matahari, okey, tepi tingkat bawah matahari, atau letakkan mereka di dalam paper bag. Letak dalam paper bag. Yang mana lebih cepat masak?
Jadi sepatutnya yang letak dalam paper bag tu akan lebih cepat masak sebab kita memerangkap gas etilena. So gas etilena itulah yang akan merangsang pemasakan buah. Selain itu, etilena juga merangsang pertumbuhan akar dan pucuk dan merangsang peluruhnya daun dan buah. Okey, jadi maksudnya etilena ni juga menyebabkan buah dan daun akan lebih cepat luluh lah. Lebih cepat luruh. Okey, jadi etilena ni merangsang buah masak dan merangsang keguguran daun dan buah. Okey, buah. Okey. Seterusnya adalah sitokinin. Okey, sitokinin merangsang pembahagian sel dan merangsang pemanjangan sel dengan kehadiran oksin. Jadi kalau perasan, sitokinin ini sama fungsi dengan oksin dan sitokinin ini biasanya digunakan bersama-sama dengan dalam kultur tisu. Sitokinin merangsang pemanjangan dan pembahagian sel dalam kultur tisu. Selain itu, sitokinin melambatkan penuaan dan kematian daun. Okey, gibberellin. Gibberellin merangsang pembahagian dan pemanggangan sel pada pucuk juga. So, sama dengan sitokinin. Jadi, kalau tengok dekat sini, which plant was given extra gibberellin hormone? Tumbuhan renet ni ke atau B? Jadi, yang mana? Okey, didapati tumbuhan B lah yang menerima ekstra gibberellin dan gibberellin ni merangsang pembahagian dan pemanjangan sel pada pucuk. Dan selain itu gibberellin merangsang perkembangan buah. Buah tu kalau daripada buah kecil, kalau ada gibberellin, buah yang dihasilkan lebih besar. Okey, dan yang terakhir adalah asid absisit. Okey, asid absisit ni dia lebih bertindak sewaktu musim sejuk atau kawasan yang tidak sesuai lah. Sebab asid absisit dia akan merencatkan pertumbuhan pucuk dan menggalakkan kedominan biji benih pada musim sejuk. Jadi asid absisit dia lebih kepada untuk survival. Kalau keadaan tak sesuai atau pada musim sejuk, kalau awak tengok pokok-pokok pada musim sejuk, dia tinggal batang pokok je. Atau tak ada pun benih-benih yang tumbuh. Sebab kalau ditumbuh, dia akan mati. Jadi, untuk mengelakkannya, asid absisit akan terus merencatkan pertumbuhan pucuk dan terus galakkan biji benih tu jadi dormant. Maka, bila masa dah sesuai, barulah nanti hormon-hormon lain akan mainkan peranan.